Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti mana biasa tuan-tuan dan puan sekalian, setiap kali selepas pilihan raya, pastinya mata-mata rakyat akan tertumpu kepada siapakah yang akan mengisi jawatan ketua untuk kerajaan-kerajaan yang terlibat. Kalau PRU, kita nak tengok siapakah Perdana Menteri lah, betul tak? Dan selepas pilihan raya negeri yang baru saja berlangsung minggu lepas, kita hendak melihat siapakah yang bakal mengisi jawatan Menteri Besar dan juga Ketua Menteri bagi negeri-negeri yang terlibat. Dan seperti mana yang kita sudah sedia maklum, Pulau Pinang mengekalkan Chow Kon Yeow sebagai Ketua Menterinya untuk satu penggal lagi. Begitu juga dengan Kedah yang mengekalkan Sanusi Mat Nor sebagai Menteri Besar untuk satu lagi penggal. Begitu juga dekat Terengganu yang mengekalkan Dr. Sam selepas perkhidmatan yang begitu cemerlang dekat negeri penyu tersebut. Manakala dekat Kelantan pula menyaksikan satu perubahan yang sangat signifikan di mana Datuk Mat Yaakob tidak mengekalkan jawatan beliau, begitu juga dengan Nik Amar yang tidak mengekalkan jawatan Timbalan Menteri Besar. Sebaliknya, kepimpinan Kelantan kini diterajui pula oleh Datuk Panglima Perang Nasruddin Daud sebagai Menteri Besar dan juga Datuk Muhammad Fadli Hassan sebagai timbalannya. Satu perubahan yang sangat-sangat signifikan. Dekat Negeri Sembilan pula, kita menyaksikan walaupun ada sedikit perbalahan, ada sedikit perebutan jawatan antara UMNO Barisan Nasional Negeri Sembilan dan juga Pakatan Harapan Negeri Sembilan, akhirnya Amiruddin Harun kekal ditabalkan sebagai Menteri Besar untuk satu penggal lagi. Dan selepas 5 negeri ini telah pun selesai, semua mata kini terarah kepada Negeri Selangor Darul Ehsan. Dan memang Negeri Selangor ini sentiasa menjadi tumpuan. Sebab apa? Sebab semua tahu Selangor adalah negeri yang paling kaya dekat Malaysia ini. Dan sebagai sebuah negeri yang paling kaya, sudah tentulah siapa sahaja yang menjadi Menteri Besar bagi negeri ini pastinya memegang satu jawatan yang sangat-sangat signifikan, bukan sahaja untuk negeri tersebut tetapi juga untuk kerajaan pusat dan juga untuk parti yang diwakilinya sendiri. Dan seperti mana laporan media, Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi mengharapkan agar Amiruddin Syari kekal dipilih untuk menerajui Negeri Selangor ini untuk satu penggal lagi. Tetapi seperti mana kebiasaan oleh Istana Selangor yang sentiasa meminta parti-parti yang terlibat menghantarkan sekurang-kurangnya 3 nama, maka 2 nama lagi turut dihantar oleh PKR Selangor. Difahamkan, nama-nama lain yang telah dihantarkan oleh PKR Selangor itu ialah Borhan Aman Shah iaitu Adun Tanjung Sepat dan juga Fahmi Ngah iaitu Adun Seri Setia. Namun dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terdapat satu berita di mana Wee Chu Kiong iaitu mantan ahli Parlimen Wasa Maju telah mencadangkan agar YB Adun Bandar Utama iaitu Jamaliah Jamaluddin turut dikonsider, turut dipertimbangkan untuk jawatan Menteri Besar Selangor. Alasan beliau, Jamaliah ialah seorang Muslim dan juga bakal menjadi Menteri Besar yang pertama dari kalangan wanita dekat negara ini. Dan dalam masa yang sama juga, sudah tentulah kerana DAP memegang kerusi majoriti dekat Dewan Undangan Negeri Selangor ini dengan 15 buah kerusi berbanding 12 daripada parti PKR dan juga 5 daripada parti Amanah serta 2 ketua je UMNO Barisan Nasional masalahnya. Tetapi mengenali Sultan Selangor, saya yakin baginda tidak akan memperkenankan seorang wanita untuk menjadi Menteri Besar Selangor. Kerana kita masih lagi ingat tentang peristiwa Langkah Kajang di mana antara sebab kenapa baginda murka dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ketika itu dan juga kepada PKR serta Pakatan Rakyat minus PAS lah pada ketika itu kerana mereka enggan untuk menghantar nama lain dan cuma menghantar nama Wan Azizah Wan Ismail saja sebagai calon Menteri Besar. Akhirnya bila PAS menghantarkan 3 nama, barulah Datuk Seri Azmin Ali dipilih sebagai Menteri Besar pada ketika itu. Dan signifikannya peristiwa tersebut, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah kehilangan gelaran Datuk Seri yang pernah dikurniakan oleh Sultan Selangor kepadanya kerana gelaran itu telah ditarik balik oleh pada ketuanku. Sedikit rentetan sejarah. Apapun kembali kepada isu Selangor pada ketika ini, memang terdapat satu keraguan di kalangan kerajaan Negeri Selangor itu sendiri betapa Amiruddin tidak perform. Bukan saja beliau menyaksikan Selangor kehilangan 2/3. Kita lihatlah pada PRU yang ke-14. 55-1 bang. Satu je pembangkang. Kau jangan main-main. Kalau tolak dengan UMNO lah ada 5 lagi. Betul tak? Memang sangat-sangat kokoh kerajaan Selangor pada ketika itu. Dan kemudian, walaupun berlaku perpecahan, langkah syaraton dan sebagainya, kerajaan Negeri Selangor masih lagi tersenyum dengan 2/3. Tengok-tengok sekarang kehilangan 22 kerusi kepada pembangkang menyebabkan mereka hilang 2/3. Satu keputusan yang boleh dikatakan sangat signifikan dan melambangkan penolakan rakyat Selangor terhadap kepimpinan Amiruddin Syari. Belum kita cerita lagi tentang Amiruddin yang mempunyai banyak skandal yang diperkatakan
seperti masalah berkaitan dengan Selangor Maritime Gateway, masalah dengan peruntukan kerajaan negeri yang kurang terhadap Jabatan Agama Islam, masalah bekalan air yang tidak pernah selesai, masalah banjir kilat yang semakin berlaku, masalah pasrana dan macam-macam lagi masalah yang tidak ditangani dengan baik oleh Amiruddin Syari dan juga pentadbirannya. Kerana itulah timbul cakap-cakap betapa Amiruddin ini berkemungkinan besar bakal digantikan. Walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim berulang kali menegaskan Amiruddin akan kekal sebagai Menteri Besar Selangor. Apa-apa hal pun terpulang kepada prerogatif Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah untuk memilih siapakah yang bakal menerajui negeri Baginda ini untuk tempoh 5 tahun lagi akan datang. Adakah Baginda akan kekal dengan Amir ataupun Baginda ingin memilih muka baru kerana negeri Baginda ini sudah pastinya memerlukan satu kerajaan yang lebih fresh. Kita pun tidak tahu, kita serahkan kepada Paduka Sultan insya-Allah. Jadi apa-apa pun, negeri saya ini masih lagi tak di-Menteri Besar sampai ke sekarang dan difahamkan upacara mengangkat sumpah Menteri Besar akan dilakukan seawal-awalnya Jumaat ini ataupun selewat-lewatnya Isnin depan bagi memberi ruang kepada Paduka Sultan untuk berehat selepas menjalani prosedur perubatan di luar negara. Kita doakan yang terbaik untuk negeri Selangor ini dan siapa pun Menteri Besar yang bakal dilantik, kita harapkan jangan anak tirikan pembangkang, jangan anak tirikan adun-adun ataupun dewan-dewan undangan sendiri ataupun kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Perikatan Nasional. Kerana mereka juga rakyat Selangor, mereka juga bayar cukai, mereka ini bukan warga third class atau second class. Sebaliknya, mereka adalah rakyat Selangor yang perlu dipertahankan dan perlu dilindungi oleh apa jua kerajaan sekalipun. Lihatlah contoh yang diberikan oleh Sanusi Mat Nor. Lihatlah contoh yang diberikan oleh Dr. Sam. Betapa mereka ini sentiasa membuka ruang yang luas untuk membantu walaupun kawasan-kawasan pembangkang di negeri masing-masing. Jangan kita jadi sebuah kerajaan yang berdendam hanya kerana kalah dari segi politik. Tetapi kita nak cakap benda macam tu pun susah, tuan-tuan sekalian. Sebab kerajaan ini kan kerajaan mereka. Memang rekod mereka ini, mereka boleh berbuat apa sahaja